ujian cPanel, maka anda akan dibekalkan dengan apa yang dipanggil sebagai dashboard lah. Dashboard ni saya tak advise anda semua cuba masuk lah. Tapi anda boleh try lah sebab tak akan semua dapat masuk. Kerana dia akan ada security features yang menghalang kamu untuk masuk. Okay, cara dia yang pertama, bila anda beli apa-apa domain, adalah anda pergi ke domain yang anda dah beli tu. Contohnya dalam kumpulan kamu adalah zahrawellness.com. Betul Ini adalah domain yang kamu beli. Ini adalah domain yang kamu beli. Dan saya tekan butang slash saya type perkataan cPanel. Ini cara nak mengakses ke dalam kamu punya cPanel lah. So ini adalah password dia. Saya tak boleh nak tunjuk. Dan saya tak boleh nak cakap sebab saya tengah rekod. Saya baru ubah password dia tadi. So anda boleh login lah. Siapa-siapa yang berjaya login, berjaya lah. Okay. So anda boleh pergi zahrawellness.com/cpanel dan kamu boleh tekan butang enter. Dia akan minta cPanel is connecting. Anda ambil port 2083 di sebelah kanan. Dan dia akan masuk ke dalam cPanel. Dan dalam cPanel ini, maka bermulalah aktiviti anda untuk mengawal selia website kamu. Okey, kamu perlu masukkan kamu punya username. Kamu punya username adalah Zahrawell. Dan kamu punya password seperti yang saya tunjuk pada papan putih kat depan ni. Dan kamu boleh tekan login lah untuk masuk. Dan kamu akan dapat masuk ke dalam kamu punya cPanel. Dah, boleh buat? Cuba try. Kalau siapa yang terhalang atau tak boleh dibuat, maknanya anda ada limitasi lah. Tak boleh nak login simultaneously. Ramai-ramai tak boleh masuk. Tapi tak apa, mana yang boleh, masuk. Boleh? Boleh Password tengok yang kat depan tu. Saya tak boleh cakap kat sini sebab tengah rekod. So anda akan dapati ini yang dipanggil sebagai cPanel. cPanel ni dalam bahasa lain, kalau nak senang faham lah, dalam bab komputer ni, ini macam anda punya brain lah, ataupun anda punya operating system. Macam. Saya tak kata betul lah benda tu. Tapi saya kata ini adalah macam anda punya brain. Yang membantu anda untuk memahami apa yang berlaku kepada anda punya website dan juga hosting. Ada dua perkara kat sini yang berbeza, anda kena faham. Satu adalah domain dan satu adalah hosting. Dalam ni, cPanel biasanya digunakan untuk mengawal penghostingan anda. Anda punya hosting semua akan tengok kat sini. Ini adalah peringkat paling granule. Apa maksud granule? Yang paling root lah, yang paling asas. Even kalau anda masuk ke Google Analytics pun, anda hanya ambil geocode dia, anda ambil geotag dia, Gtag dia, Google Code Tag masuk dalam WordPress kan. Itu hanya secara lembayung dia macam mirror dan sebagainya. Tapi yang ini adalah yang the real one. Sebab memang orang betul-betul akses ke awak punya link dan ianya akan ada pada matrix dekat sini. So kalau anda tekan butang visitor for example, anda boleh tengoklah berapa ramai orang pergi ke anda punya kawasan. Kat sini akan tulis setiap satu berapa banyak IP dan apa yang berlaku. So kat sini akan ada elemen untuk cyber security lah, di mana kita nak tahu apa yang berlaku kepada logging visitor kita. Siapa yang pergi IP mana. IP ni menentukan lokasi dan kawasan lah. Sama ada orang yang berkenaan ini menggunakan VPN, private network ataupun anonymous IP, semua kita boleh tahu. Dan apabila saya tekan beberapa kali dan dia menjadi berpusing, maka itu tandanya apa? Tandanya ramai yang dah masuk. Betul? Bila ramai yang dah masuk, boleh keluar balik lah. Ya, pergi sebelah kanan, tekan butang logout. Kalau ramai sangat masuk, sekejap lagi saya pun tak boleh nak demo. Itu adalah berkait dengan yang dipanggil sebagai bandwidth. Apa dia? Bandwidth ni bahasa mudah nak faham macam paip air. Yang awak beli ni adalah paip air 1 inci. Dia ada yang paip air 50 inci. Ada yang 1 meter paip air. Betul Boleh bayang? Dia maknanya diameter. Dia punya besar ke tak besar salo dia. So salo yang saya ada ni, yang kita subscribe ni, untuk makluman semua,
adalah yang biasa-biasa aja ataupun yang sesuai untuk ramai-ramai pergilah, tapi bukan ramai-ramai manage. Faham yang you cuba nak buat ni tadi ramai-ramai pergi ni adalah you ramai-ramai nak manage. So dia akan ada trafik lah kat situ. Okey, yang paling penting dekat dalam anda punya cPanel, mana yang dah log out, cuba log in balik dan stabil, maknanya okey lah. Tapi mana-mana yang rasa dah cuba log in pun macam berpusing, itu maknanya dia dah sampai limit lah tu. Yang paling penting dekat sini adalah selain daripada yang saya katakan tadi, iaitu matrix, dekat sini yang lebih penting adalah security untuk SSH. Dekat sini installation SSH ni yang ada perkataan HTTPS. Perkataan S tu adalah secure. Kalau anda pergi ke website yang kamu telah bina ni, dia akan ada tulis HTTPS. Okey, untuk orang-orang yang baru nak berjinak-jinak dalam menu penggunaan sistem cPanel dan lain-lain ni, maka anda akan pergi ke bahagian yang agak bawah dinamakan software ni. Ada nampak? Mana yang boleh follow, mana yang dah log in tapi dia stuck, itu maknanya tak ada rezeki lah. Sekejap lagi kalau saya tekan dia berpusing, anda log out balik. Macam tu lah, pandai-pandai lah. Okay? Sebab memang trafik dia tak berapa laju lah. Sebab ini kita punya limit. Untuk 10 orang developer ataupun 10 orang, okey lah. Ni kalau 50 orang sekali masuk trafik. Ini pula jenis trafik ambil yang dekat muncung paling hujung, iaitu anda punya management punya part, maka dia akan ada limitasi kat situ. Okey, dekat software ni kita ada Cloudflare, kita ada Softaculous App Installer. Jika anda ingat pembelajaran kita yang asal dulu, kita pakai apa yang dipanggil sebagai apa tu? Sebelum ni kita belajar pakai apa? Bukan WordPress. Kita install WordPress kita kat mana tu? Apa nama kita punya website itu tu? Apa dah? Workspace Award Spaces. Pandai. Award Spaces. Ni Award Space. Dekat Award Space ni dia bagi anda free hosting dan juga free domain lah. Free domain. Baik. Untuk mula-mula ni kita akan pergi ke Softaculous, tapi kita tak akan pergi ke situ dulu. Kita akan buat yang paling basic, iaitu files. Dekat database ni. Database. Sorry. Saya go on the superficial lah. Email ni adalah untuk kita kawal email. Contohnya anda nak buat email. Anda nak buat email sebagai admin@zahrawellness.com. Contoh. So anda akan pergi kepada email account. Ini adalah untuk membuat email account. Jelas ya? Ni saya tunjuk features-features yang ada lah ya. Kemudian di sini juga ada forwarder. Forwarder ni maknanya dapat email sini, dia forwardkan ke email kamu yang asal lah. Kalau kamu pakai Gmail lah dan sebagainya. Ada spam filter dan lain-lain lah. Biasanya kat sini, kamu akan pergi ke email account sahaja. Okay? Ini contoh kalau kamu nak orang public, masyarakat, berinteraksi dengan kamu punya package kesihatan digital, maka kamu nak mereka berkomunikasi dengan kamu. So, kamu boleh buat beberapa account. Account pertama contoh register kan, sebab kamu nak membantu yang the registration. Account yang kedua mungkin lebih kepada payment, kalau ada bab-bab payment lah. Account ketiga mungkin lebih kepada admin yang generic ataupun general pentadbir sistem ya. Itu email account. Bawah ni billing and support, yang ini anda boleh abaikan sebab yang ini kita akan berkhidmat bersama dengan GB Network lah, pembekal yang menyediakan perkhidmatan berkenaan. Okey, dekat bawah ni adalah files. Files ini di mana anda akan meletakkan seberapa banyak dokumen yang boleh ditampung oleh anda punya usage lah. Anda punya kota adalah 10 GB. Contoh, anda uploadkan gambar. Gambar yang anda upload tu anda boleh letak dalam file manager dan dia macam sama seperti Google Drive. Faham? Faham tak faham? Cuma beza dia dekat sini, kamu boleh panggil gambar tu. Dan gambar itu akan dipanggil di dalam kamu punya penghostan ataupun inilah hosting kamu ya. Itu kita boleh letak di dalam file manager. Tapi dalam masa yang sama, nasihat saya jangan gapil. Sebab kalau ada orang yang mengusik-ngusik sini dan sana kamu punya file manager, maka dia akan menyebabkan error pada kamu punya website nanti. Kalau betul nak, kena faham nak letak barang tu dekat mana. Contoh paling senang, biasanya kita akan letak pada directory yang telah kita install kita punya script ataupun kita punya penulisan program lah yang biasanya kita pakai WordPress dan sebagainya, itu panggil script ya. Okey, dekat bawah ni database. Database ni paling senang nak faham.
Dia adalah satu spreadsheet. Tahu spreadsheet? Macam Google Sheet lah. Anda ada lajur, anda ada baris yang akan meletakkan data. Cuma beza dia dengan database. Database ni dia menggunakan bytes dan bits. Maknanya dia lagi halus dan cepat. Awak boleh berkomunikasi dengan data tu dalam masa kurang daripada beberapa millisecond. Maknanya before a blink of eye pun benda tu dah dianalisa. Power tak power kalau kita kata database. Ni sekarang punya zaman lah Yang paling penting anda akan libatkan diri 3 yang saya kata tadi. Pertama email, kedua adalah domain dan yang ketiga adalah software. Baik, kita akan buat sekarang. Anda boleh pergi ke domain. Di sini ada perkataan dipanggil sebagai domains. Ada S kat situ. Anda boleh tekan domains. Domains ini adalah membolehkan anda untuk membuat beberapa subdomain seperti yang anda buat pada award spaces. Ingat lagi? Lebih kurang sama je. Saya tunjukkan satu contoh ya. Mana yang nak cuba buat ni boleh cuba. Mana yang nak tengok dulu pun lagi bagus ya. Contoh, saya tekan butang create a domain. So kat sini saya create satu domain lah. Contoh domain saya kumpulan 1. Kumpulan 1 nama kumpulan apa? Kumpulan 1 siapa? Kumpulan awak nama apa? Tak ada nama. Okey, G1 lah katakanlah, G1. Tapi G1 tak boleh, dia tak boleh pendek sangat. Dia mesti ada nama yang sedap sikit lah. Awak rasa nak nama apa? Alpha lah contoh Alpha. Alpha dot apa? Dot Zahra wellness.com. Ini contoh. So apa yang berlaku nanti, domain alpha.zahra wellness ni akan dicipta. Dan anda akan mempunyai satu link dan juga package yang khas untuk anda sahaja, kumpulan alpha. Kumpulan 1 lah. Contoh So saya pun tekan satu butang yang dinama sebagai submit. Maka satu subdomain telah dicipta. Setakat ni ada soalan tak? So kat sini akan ada alpha.zahrawell. Kemudian kat bawah ni kita ada Zahra Wellness yang umum. Yang ini adalah kumpulan 1. Contoh. So kumpulan 2 akan tekan butang create. Create domain lah Create domain. Create lah yang seterusnya ya. Kalau kamu nak buang, kamu akan tekan butang manage. Dan kamu boleh remove domain yang berkenaan. Okey, setakat ni ada berapa soalan tak? Ada berapa soalan? Ini step yang pertama. Mewujudkan subdomain. Okey. Step yang kedua, selepas subdomain telah diwujudkan, anda juga boleh menginstall skrip-skrip komputer di dalam subdomain tadi. Maka anda boleh pergi dekat bahagian software. Apa dia? Dekat software ni kita ada Softaculous App Installer. Okey, kalau saya tekan butang Softaculous App Installer ini, maka anda akan ada a package of installation script yang boleh anda install ke dalam penghostan kamu. Ya, kamu punya hosting area ni lah. Jadi, kamu nak pergi balik tempat tadi, kamu tekan butang CP ataupun control panel. Nampak Cara dia simple, straightforward ya. Yang pertama, anda boleh organize email jika mahu. Yang terbaiknya buatlah satu. At least ada satu email yang akan korespon dengan orang pentadbir luar. Yang kedua adalah domain. Domain biasanya saya akan create a few subdomain. Contoh, saya nak create 5 website. So website 1, website 2, website 3 semua pakai kepala subdomain yang berbeza-beza. Contoh macam Google. Google.com. Itu dia punya the mother of domain. Dan Google dia banyak perkhidmatan, betul tak? Dia ada Firebase, dia ada AppSheet, dia ada macam-macam produk-produk yang ditawarkan oleh Google, maka dekat situ dia boleh ada subdomain. Itu contoh. Kenapa kita ada subdomain? Sama juga dengan ILKKM sebagai contohlah. ILKKM sama juga macam apa-apa je lah, college ke kan. Kita boleh letak ilkkm.edu.my. Tapi kita boleh ada subdomain. Contoh subdomain kita apa? sungaibuloh.ilkkm.edu.my. So itu adalah ILKKM Sungai Buloh. Macam itulah kalau kamu nak usahakan di dalam kamu punya konteks aplikasi, ya. Cakap ni jelas Jangan buat banyak subdomain unless ianya diperlukan.
Macam mana kita nak tahu perlu tak perlu subdomain ni? Tengok complexity of the website. Paling senang tengok fungsi. Contoh, website awak nak buat untuk mewar-warkan, memberi makluman, memberi pengetahuan, mendapatkan public awareness. Itu semua satu website. Contoh. Website kedua adalah website nak menjual produk. Contoh. Ni saya ambil contoh. Maka anda boleh buat satu subdomain yang lain. Jelas tak? Contoh yang ketiga, anda nak buat satu learning management system. Learning management system ni khas untuk mereka yang benar-benar nak belajar dan mendapat sijil daripada pejabat kesihatan. Sebagai contoh lah. So, anda boleh buat satu subdomain yang lain. Macam tu ya. Faham fungsi subdomain ni? Nampak tak nampak? Tapi kalau fungsinya tu sama, tak payahlah. Okey. Macam kamu ni, saya percaya kamu akan ada banyak subdomain sebab kamu nak menguruskan berbeza-beza kumpulan. Itu saya percayalah kamu akan buat sebagai praktikal. Tapi dalam dia punya pengamalan nanti, bila anda dah buat benda ni, sampai anda buat masa semester 4, maka subdomain yang anda dah beli sekarang ni, boleh guna untuk semester 4 anda dalam promosi kesihatan semester 4. Faham Nak pergi ke field work nanti boleh buat. Pakai domain yang lain lah, adjust sikit lah. Contohnya anda buat pasal food safety. fsq.zahrawellness.com. Itu adalah anda punya website yang baru untuk semester 4. Jelas? Berapa banyak boleh masuk? Depend kepada SPA-CE, space kamu. Secara umum, kamu boleh buat seberapa banyak subdomain. Faham? Dan dekat sini dia dah cakap, nampak tak? 1/infinity. Maknanya dia tidak ada limit. Yang ada limit adalah anda punya domain. Maknanya, contoh macam domain Zahra Wellness ni, kalau anda nak beli domain lain, tapi nak pakai penghostan ini, jawapan dia boleh ke tidak? Jawapan dia boleh. Contoh anda nak beli satu domain baru pula, namanya Wellnessnya Zahra. Contoh, nak terbalikkan depan belakang. Contohlah. Anda boleh letakkan Wellnessnya Zahra ni tadi dalam penghostan ini. Jelas? So nanti kat sini dia akan tulis apa? 2/5 lah. Faham 1/5. Maknanya anda dah ada satu domain yang ditambah dalam penghostan ini. Anda tambah banyak-banyak sampai santak, maka jam terus anda punya hosting. Sebab hosting ni dia ada limitasi dia. Betul tak? Kota dia 1 giga, dia punya disk 10 giga, maknanya dia limit lah, limit. Ya? Jadi kena fikirkanlah kalau anda nak buat yang lebih besar, nak upscale, anda kena gunakan yang lebih tinggi spesifikasi dia. Ya? Okey, jelas setakat ni? Kemudian dalam subdomain dan domain ni, ada satu benda yang penting dan bagus untuk saya share, namanya redirect. Apa dia? Okey, saya klik sekarang butang redirect ni. Contoh, saya boleh letakkan satu permanent redirection. Orang type perkataan, contoh, orang type sai.zahrawellness.com. Bila dia klik sai.zahrawellness.com, dia akan pergi ke Google site saya. Contoh. Faham ya? Maknanya dia boleh jadi redirect. Kita klik ke sini, dia pergi tempat yang kita mahukan yang asal. Ini hanya berlaku, contoh, anda nak memberi Google Form. Kan? Google Form. Google Form tu anda nak nampak macam proper, anda tulislah kajian kskb.com. Contoh kan? So, anda akan redirect ke kajian KSKB. Tapi bila dia klik kajian KSKB, dia pergi sebenarnya ke Google. Dia pergi ke Google Form. Contoh. Saya ambil contoh yang paling mudah. Ini adalah alamat award spaces. Betul tak? Saya ambil award spaces ni punya link. Saya boleh letak perkataan tu di sini. Dan saya boleh letak di sini sebagai satu nama. Kat sini ada tulisan permanent. Okay, saya letak temporary lah. Temporary maknanya sementara sahaja. Okay, kat sini saya letak satu contoh macam mana nak redirect, saya tulislah sai.zahrawellness.com. Dan saya boleh tekan butang add. Bila saya tekan butang add, maka dia telah buat satu link namanya sai.zahrawellness.com. Kalau saya tekan, awak tengok bila saya tekan, dia akan pergi ke award spaces. Nampak tak? Benda ni terpakai bila anda nak buat mirroring ataupun anda nak buat redirection lah, dipanggil sebagai penghala tujuan. Dia hanya terpakai bila anda nak mencantikkan kamu punya proses
komunikasi dengan masyarakat. Jelas Contohnya kalau nak kata orang nak jawab questionnaire, dia akan tulis Q. So QUES. Contoh kan QUEST.zahrawellness.com. Ini akan pergi ke questionnaire contoh. Kalau orang tulis perkataan claim CLAIM.zahrawellness, dia akan pergi ke Google Form pula nak isi sebab nak dapat hadiah contoh, nak dapat kupon ke whatsoever activity yang kamu organize Jelas redirect dan juga subdomain. Dan yang terakhir saya perlu cerita kat sini adalah Softaculous App Installer. Ini je sebenarnya saya nak cerita hari ni. Lepas habis dah install Softaculous ni, maka yang lain tengok kepada video yang saya pernah explain sebelum ni. Dia akan SMA SSJ. Cuma yang ini lebih cantik dan lebih bagus lah sebab awak pakai awak punya sendiri. Faham tak? Awak boleh install sendiri-sendiri. Awak boleh buang dan tambah sendiri-sendiri. Awak tak akan ada limit resource macam sebelum ni lah. Tapi kalau semua sekali serentak guna pun dia limit resource juga. So nasihat saya, kumpulan ini perlu berkolaborasi. Anda nak buat daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Kena take turn lah. Kalau tak nanti dia jam Okey, saya tekan butang sekarang yang dipanggil sebagai Softaculous ni. Kemudian dia akan ada beberapa skrip. Skrip ini sebenar-benarnya untuk makluman semua, anda boleh gunakan apa-apa saja skrip yang anda nak. Dan kalau anda tahulah yang biasanya kita guna untuk CMS ni, Content Management System for Website, kita biasanya guna WordPress lah. Ada juga orang buat website guna Joomla. Ada juga orang buat website daripada scratch. Faham tak scratch? Dia buat pakai notepad. Dia buat satu-satu line coding. Setiap satu tu dia buat sendiri-sendiri. Dan dia akan masukkan dekat mana? Dekat FILES tadi. Apa tu? Files. So bila orang pergi ke subdomain sekian, subdomain tu sebenarnya adalah dia punya folder dalam hosting dia. Nampak? Itu dia punya cara buat website. Jelas itu caralah. Dan cara yang macam awak buat ni semua adalah cara express lah. Awak bukan programmer pun kan. Saya bukan nak ajar kamu jadi programmer. Saya nak ajar kamu jadi applicator je. Macam mana menggunakan aplikasi ni untuk kepentingan diri dan kumpulan masing-masing. Okey, saya akan pergi tekan butang install. Ni siapa boleh follow. Siapa yang tak boleh follow, tak apa. Dekat sini dia akan ada. Nampak? Dia akan tanya kan. Choose installation URL. Saya akan ambil HTTPS. Ada setengah orang, dia suka ada www tu. Macam saya tak suka. Saya suka dia HTTPS sahaja. Ini ikut preference masing-masing. Zahra Wellness ni saya nak tukar kepada Alpha lah. Sebab ini untuk kumpulan satu. Ni contoh. Apa dia? Contoh WP ni saya buang. Sebab saya tak nak dia create another directory. Tapi kalau anda nak create another directory, up to you. Okay. So dekat sini anda akan letakkan website kamu. Website kumpulan kamu. Contohnya kamu tulislah kawalan denggi. Menggunakan kaedah ABC. Contoh. Ini kumpulan yang berkenaan lah. Website ini adalah bertujuan membantu masyarakat mengenal mengawal jangkitan demam denggi. Contoh. Alright. So dah siap. Kat sebelah sini kalau kamu perasan dan kamu ingat pada award spaces, kita juga kena setkan kita punya username. Dan biasanya username dia bagilah. Dan juga password. Betul? So kat sini kita biar default lah admin dan password ni. Sebab ini rekod dan akan saya terbitkan dekat dalam YouTube. Jadi saya kena hide kan lah dan saya akan tulis kat depan. Ini contoh untuk kumpulan satu. Maka kat sini saya akan tulis lah. Saya akan tulis satu ayat. Basically ayat yang sama saya tulis kat depan ni lah Kemudian nampak dia akan tulis admin email. So saya tengok kat sini dia dah buat secara default. admin@alpha.zahrawellness.com. Ada tak email ni? Tak buat lagi kan? So anda boleh buat Dah siap, anda boleh manage plugin dan sebagainya lah. Saya biasanya saya tak buat benda ni dekat sini. Saya akan buat selepas saya install. So selepas saya dah tekan semua yang penting-penting, saya akan tekan butang install. Dan saya akan menunggu ianya membuat installation. Okay. Installation cannot proceed because the following files is already exist. Target folder. Oh, ada orang yang dah buat Ada siapa yang dah buat? Ada tak siapa-siapa yang dah buat? Kadang-kadang benda ni berlaku sebab ada orang buat. Tak apa, saya override the file lah Quick installation.
Okey, saya akan tekan butang install. So kalau ada file tu dia overwrite lah. Overwrite ni maksudnya dia replace balik ya. Selepas kita sampai 100%, maka selesailah sudah. Dan kamu ingat balik nota dan juga kuliah saya sebelum ni mengenai /WP admin ni. Yang ini adalah untuk masuk ke dalam kamu punya WordPress ya. Okey, ini contoh saya pergi sekarang alpha.zahrawellness.com/wp-admin. Ini adalah ruang lingkup untuk anda masuk ke dalam dashboard. Kenapa dia boleh detect? Sebab saya login lah. Kalau ikut sebenar, anda akan tak boleh login lah. Anda kena masukkan username dan password. Username kita tadi admin lah. Password ikut yang kat depan ni lah. Sebagai contoh. Jika ada masalah compromisation. Compromisation maknanya kita punya telah dihack. Maka keselamatan pertama perlu dirujuk adalah cPanel. Faham Sebab itu cPanel, jangan share password. Ini you punya brain. Kamu rosak kamu punya WordPress daripada website baik jadi website yang tak semenggah pun boleh diatasi dengan adanya management password cPanel yang baik. Yang paling penting cPanel. That is the last defense. Okay? So katakanlah dah masalah kan. So awak boleh remove awak punya content. Jelas. Biasanya orang akan serang dekat content kamu melalui jalan yang saya tunjuk ni lah ya. Okay, so saya akan masukkan kembali saya punya saya akan masukkan kembali saya punya password. Okey. Saya akan masukkan kembali saya punya password lah ikut kepada apa yang saya dah tulis kat depan tu. Dia akan masuk ke dalam dashboard seperti yang saya tunjuk dan di sini macam biasa ikut yang saya ajar gitu. Kena letakkan plugin yang sesuai seperti SEO, betul? Kemudian plugin tentang Google Site Tag, betul? Google Site Tag untuk letakkan dekat Google Analytics. Okey. Kemudian apa lagi yang saya ajar gitu? Selain daripada SEO dan juga Google Site Tag, kita juga boleh letakkan tema. Kita boleh masukkan widget. Kita boleh buat macam-macam mengikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Secara umum dia, apa yang anda perlu lakukan, website ini yang dengar kuliah ni sama ada secara online ataupun offline. Yang offline ni adalah kawan-kawan Falah lah. Buat benda yang sama seperti saya tunjuk dengan grup yang namanya Zahrawi ni. Jelas ya? Apa yang anda kena buat selepas habis step ni, anda kena buatlah website mengikut kumpulan masing-masing kreativiti anda. Okey. Apa yang perlu ada dalam website? Saya cerita secara umum saja. Antara maklumat penting, ia perlu ada maklumat-maklumat yang umum dan maklumat-maklumat yang teknikal mengenai kamu punya promosi kesihatan. Apa maksud maklumat umum? Maklumat umum ni biasanya untuk orang-orang awam. Dan satu lagi adalah maklumat teknikal. Untuk siapa? Untuk pengajar dan juga examiner dan juga penilai yang akan mendengar pembentangan anda pada selepas balik raya. Jelas tak? So kamu mesti ada dua benda. Awak nak buat dua menu ke? Awak nak buat dua sub menu ke? Awak nak buat dua button ke? Terpulang kepada kamu. Jelas ya? Contoh anda nak hiddenkan ke pun boleh. Page tu tak boleh masuk tapi kena ada password. Ni hanya untuk pengajar. Contohlah awak nak buat macam itu. Pun boleh. So saya serahkan kreativiti ini kepada anda semua. Yang paling penting maklumat umum dan maklumat teknikal. Yang kedua adalah strategi promosi kesihatan yang kamu buat. Dan juga package rangsangan untuk membuat perubahan kepada behavior untuk mencapai objektif yang 4 tu. Objektif umum, objektif projek, objektif tingkah laku dan objektif ini 4 objektif ini mesti ada kaedah ianya menggunakan teknologi. Jelas? Contoh. Saya dengar dah awak punya pembentangan dalam 2 hari yang lepas. Betul? Semalam. Jadi salah satu yang saya minta anda letakkan dan mesti hasilkan adalah pembuktian bagaimana data contoh pembelajaran. Contoh tingkah laku. Telah dapat diolah secara analitik. Semalam ada satu grup. Siapa semalam yang cakap pasal analitik? TikTok analitik. Awak memang pekerja TikTok part time. TikTok content creator bukan? Siapa nama awak? Siti Aisyah. Siti Aisyah mahir guna TikTok. Selalu buat live lah.
Okey lah, boleh. Dia influencer. Oh, very good. Boleh maintain lah. Nanti boleh buat monetization. So, kalau anda ada kelebihan-kelebihan yang berkenaan kepada kawan-kawan kita yang mungkin nak belajar dengan beliau, anda belajarlah. Yang penting ianya boleh dinilai secara analitik. Jangan cerita nanti 20%. Bila saya tanya 20% celah mana? 20% adalah 20% lah. Tak ada. Saya nak tahu 20% tu you dapat macam mana. So you kata, okay, contoh, website ini saya lancarkan pada tarikh sekian-sekian, iaitu esok. Kemudian saya tengok selepas 1 minggu, telah naik metrik daripada visitor tu 8 kepada 100. Itu adalah satu matrix. Faham? Satu analytics yang menunjukkan ada increment. Awak buat pula post. Post ni maknanya, post lah, postage. Tahu postage? Posting. Posting content. Dan saya nasihatkan juga benda ni, kalau anda buat SOCMED, pastikan orang pergi ke anda punya landing page. Mana landing page awak? Ni, inilah awak punya landing page. Pastikan dia kembali ke jalan yang benar. Faham Sebab kita nak dia leverage ke landing page kita. Jangan pengaruh orang ke TikTok, ke YouTube dan sebagainya. Nak pergi, tak ada masalah. Tapi last kali dia tak pergi ke landing page. Maknanya dia punya CTA, call to action dia lemah. Mana-mana grup yang call to action dia lemah, maka itu dikira tidak sukses dalam bab digital health promotion lah. Setakat ni ada berapa soalan? Jelas tak apa saya cakap tadi? Maklumat umum, maklumat teknikal, lagi? Strategi promosi itu, saya tak masuk ke awak senaraikan strategi tau. Itu awak nak cerita secara umum, sepatutnya kalau awak nak cakap dengan orang awam, awak kena bagi package tu kat dia. Macam semalam ada satu grup kata nak buat TikTok challenge kan. Maknanya website tu ada. Sertai TikTok challenge kami. Faham? Jadi itulah dia punya strategi supaya orang pergi ke situ. Tengok, baca dia punya peraturan dan sebagainya, contoh. Dan bila orang pergi ke baca dia punya peraturan sebagai contoh tu tadi, awak akan ada Google Analytics yang akan menilai berapa lama orang tengok benda tu. Jelas? Dalam tu pula, nak lebih senang dan cantik, anda letak pula video daripada Google, iaitu YouTube lah. Anda ambil video, buat satu short video, 10 second ke, 20 second ke, hanya untuk menceritakan syarat-syarat. Supaya orang tengok. So, bila orang tengok, maknanya orang tahu maklumat yang awak sampaikan. Memang ada maklumat yang kita boleh tulis, kena juga maklumat yang kita cakap dengan melalui video. Anda nak letak TikTok punya video pun letak dalam tu dan letak dia sebagai posting pun tak ada masalah. Yang penting video tu akan ada analytics dia, betul? Dan page yang orang tengok tu pun akan ada analytics dia. Setakat ni jelas? Ini contoh grup semalam lah yang buat TikTok challenge. Ni contoh je. Saya bukannya kata itu yang terbaik, tapi itu salah satu yang bagi saya very good exploration of knowledge yang kamu boleh leverage daripada idea tu. Nama je pertandingan, tapi dia dua dalam satu. Dalam pertandingan tu, dia nak menusuk kalbu, memasang krim pada kulit. Contoh, semalam kan? Saya boleh ingat lagi tau apa dia cerita. Maknanya that is the impact if you leverage the social media and all the technological component yang ada dalam negara. So you kena pandailah gunakan bahan-bahan ni ya. Ada beberapa soalan lain? Tak ada Itu strategi. Bukan senaraikan strategi. Awak nak senaraikan strategi dalam maklumat teknikal tak ada masalah. Sebab kami sebagai penyelia akan cakap, okay, maklumat macam semalam kan awak dah buat awak punya PowerPoint dan awak pun dah bagi cadangan. Kenapa awak nak buat TikTok challenge contoh? Kenapa awak nak buat yang macam ni macam tu? Kalau tanya saya akan tanya strategi kamu, kenapa kamu buat? Macam grup semalam buat TikTok challenge kan? Kalau saya tanya, kenapa you buat TikTok? Adakah you ada soalan tanya TikTok user ke tak TikTok user? Betul. Katakanlah kamu kata, memang masa kami survey hari tu Encik Aizat, kami dah tanya, apakah social media yang mereka prefer? So, mereka kata YouTube. That's why saya buat pertandingan buat YouTube. Macam tu. Contohlah. So, benda ni kena jelas. Kalau tak jelas, then kamu kena justify lah. Justify taklah susah, senang je. Kamu boleh tengok dari segi engagement, dari segi FYP, dari segi recommended video, faham tak? Anda buat konten ni dekat YouTube, agak-agak berapa orang tengok? Letak konten ni dekat Facebook, berapa orang tengok? Konten ni dekat dalam TikTok, berapa orang tengok? Daripada situ anda boleh bayangkan mana satu anda punya audience engage ataupun tidak. Tapi ingat, anda bukan buat untuk orang lain. Anda kena buat untuk masyarakat yang ada di dalam study group tuan-tuan dan perempuan. Jelas? So Mentari Court ni saya percaya bukan orang-orang yang duduk di zaman batu lah. Maknanya mereka ni orang yang ada handphone, yang ada komputer, yang boleh akses kepada maklumat kamu.
So, awak kena fikirkan juga macam mana anda nak memastikan accessibility ini sampai kepada mereka. Dalam masa berbaki lebih kurang less than 2 weeks ni. Kurang 2 minggu ni. Benda ni kena selesai. Dan dapat dibuktikan. Lagi satu saya nak bagi tahu dan warning lah. Jangan tipu data. Saya tahu ni mesti awak akan tipu. Ini bukan saja Zahrawi, Al-Falah yang dengar video ni pun akan cuba menipu. Apa maksud tipu? Anda akan cuba mempengaruhi algoritma supaya menunjukkan yang ramai dah pergi website kamu. Itu dipanggil menipu. Bukan tak bagus, bagus je. Dari segi satu perspektif, kamu boleh menunjukkan ramailah orang pergi website kamu. Tapi sebenarnya website itu adalah yang pergi itu kamu sama kamu semua. So dia tidak betul-betul mempunyai a measurable impact. Nasihat saya jangan. Rugilah, rugi. Sebab kamu tak akan dapat komen saya yang genuine. So kalau kamu nak komen saya yang genuine, kamu betul-betul nak buat benda ni dengan genuine, kamu elakkan daripada pergi ke website kamu sendiri. Faham boleh je pergi ke website sendiri. Buat betul-betul sama-sama. Katakanlah, okey, kita punya 2 hari adalah development page, development stage. Maknanya ini adalah kita develop. Hari pertama kita buat konten, kita buat posting. Hari ketiga kita buat ni, kita buat tu. Okey, dah buat. Okey, bila you nak start you punya launching. Start launching tu, maka kat situlah you punya algoritma bermula. Mana kat situlah baru kamu tahu, inilah launch date saya. So daripada launch date sampailah the end of the kita punya assessment, maka inilah hasil dia. Berapa ramai orang yang pergi ke website kamu, berapa ramai orang yang tengok dan sebagainya. Okey, daripada Softaculous kepada dashboard, kepada yang saya cerita ni tadi, ada apa-apa soalan tak? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ini contohlah yang telah diinstal secara secara default. Anda boleh ubahlah mengikut kesesuaian kamu. So kalau anda berminat lagi untuk mengeksplor pasal Softaculous ni, baik saya tunjuk sikit lagi. Lepas ni kelas apa? Okey, vektor kan. So dekat sini kita ada satu lagi contoh yang anda boleh perhatikan. Mana yang tak puasa nak pergi makan Ni dah pukul 10 suku ni. Boleh pergi makan lah kalau nak pergi. Mana yang tak, macam mana yang Muslim buat puasa tu pun boleh pergi makan juga. Tak, betul. Sekarang dah pukul 10 suku. Nanti tak sempat. Better you pergi je. Saya akan ambil masa ni. Memang ambil masa. Sampai 10.30 saya stop. So, siapa nak boleh dismiss lah. Tak ada masalah. Siapa yang nak dengar boleh continue. Siapa yang nak beredar saya izinkan. Silakan. Betul. Silakan. Siapa yang nak makan. Ada nak pergi. Tak ada masalah. No problem. Rina, apa nama, siapa kawan-kawan yang lain. Nak pergi-pergilah. Tak apa, pergi. Sila. Yang lain-lain nak join, Kamarul, Izali, boleh join. Arif. Okey, saya akan buka open question and answer. Sementara tu